Bertemu kembali dalam Best 510 edisi 7 petang. Saya Ismail Adnan, ikuti antara tumpuan hari ini. Agroteknologi pemangkin transformasi, tema sambutan Hari Peladang, Peternak dan Nelayan Peringkat Kebangsaan 2015 yang bakal berlangsung di Kota Samarahan, Sarawak. Penganjuran kali ini memberi fokus kepada kepentingan penggunaan teknologi moden dalam sektor peladangan, penternakan dan aquakultur bagi mengukuhkan lagi produktiviti. Pelbagai pengisian akan disediakan pada sambutan itu yang bermula pada 27 November sehingga 3 Disember ini. Antaranya 400 gerai pameran dan jualan serta 200 spesies ternakan akan turut dipamerkan di karnival berkenaan. Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar akan menggubal undang-undang mengenai dasar air negara bagi membolehkannya diguna pakai di semua negeri. Bagaimanapun, ia masih di peringkat awal dan dijangkakan dibawa ke Parlimen selewat-lewatnya hujung tahun depan. Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, penggubalan undang-undang itu bagi merealisasikan kehendak dasar air negara yang kini berhadapan dengan pelbagai kekangan dalam pelaksanaan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan persidangan antarabangsa Sumber Air 2015 kali ketiga di Langkawi. Fenomena air pasang besar dijangka berlaku di Selat Teberau bermula hari ini selama 7 hari dengan ketinggian air laut antara 3.5 meter sehingga 4.7 meter. Sehubungan itu, Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB bersiap sedia dengan menempatkan anggotanya untuk bertugas 24 jam sepanjang jangkaan fenomena itu berlaku. Pemantauan utama adalah di 3 pintu air iaitu Sungai Chat, Sungai Seget dan Jalan Air Molek. MBJB juga meminta kerjasama orang awam serta penduduk di kawasan terlibat lebih bersedia dan berwaspada sepanjang tempoh fenomena air pasang besar. Kerajaan memperuntukkan sebanyak 2.2 bilion ringgit setahun kepada pesawah bagi menyediakan pelbagai bentuk insentif kepada pesawah padi. Jelas Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman, jumlah bantuan sebanyak RM2,500 bagi setiap hektar itu merangkumi bantuan benih padi, baja asas, baja urea, racun dan bantuan membajak tanah. Bagi petani padi Huma dan padi bukit di Sabah dan Sarawak, kerajaan menyediakan peruntukan RM950 sehektar merangkumi baja sebatian sebanyak 8 beg sehektar dan baja urea secair sebanyak 15 liter sehektar. Itu antara sebab mengapa allowance sara hidup bulanan tidak diberi kepada pengusaha padi dan hanya diberi kepada nelayan. Tentera Israel meneruskan keganasan terhadap rakyat Palestin apabila melepaskan tembakan terhadap seorang daripada mereka yang sedang memandu kereta. Israel mendakwa rakyat Palestin berkenaan merempuh sekatan jalan raya di tebing barat ketika Setiausaha Amerika Syarikat John Kerry tiba di lapangan terbang Ben Gurion untuk melihat sendiri punca pertumpahan darah yang berlaku. Semalam, tentera Israel turut menembak 2 remaja perempuan Palestin menyebabkan seorang daripadanya maut dan sebelum itu Israel menembak mati seorang rakyat Palestin di Nablus. Sejak 1 Oktober lalu, tentera Israel telah membunuh 86 rakyat Palestin yang tidak berdosa. Usaha mencari dan menyelamat 100 lagi mangsa tanah runtuh dekat Lombong Jit di Myanmar diteruskan. Kira-kira 300 sukarelawan terlibat dalam misi mencari ini. Dalam kejadian tanah runtuh Sabtu lalu, lebih 200 penduduk dilaporkan tertimbus. Setakat ini, mayat 113 daripadanya telah ditemui. Pihak berkuasa berkata, hari ini merupakan hari terakhir misi mencari dan menyelamat dan harapan untuk melihat 100 mangsa yang masih hilang itu hidup semakin pudar. Itu tadi antara tumpuan hari ini. Banyak lagi berita dapat anda ikuti dalam Nasional 8 kurang sejam dari sekarang. Editorial menyusul selepas ini diikuti dengan titik sentuhan. Teruskan kesetiaan anda bersama RTM. Saya Ismail Adnan. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa.